Ha. Hmm? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang kasih Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang bersiaran langsung daripada Hulu Langat Selangor, membincangkan tentang topik berkaitan tentang anugerah perutusan Rasul. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 164 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Ayat surah Al-Imran 164. Nak menceritakan tentang anugerah perutusan Rasul. Sebab ini declaration daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan tentang perutusan Rasul ini satu anugerah Allah nak beri kepada manusia. Apatah lagi dalam suasana kita meraihkan Maulidur Rasul, hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diulang rutin setiap tahun. Seluruh manusia di muka bumi ini yang percaya, kasih dan sayang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama berlaku kekacauan di Perancis yang terdapat karikatur menghina Nabi SAW. Ini cubaan, ini dugaan umat Islam. Bagaimana nak menzahirkan tentang kasih sayang seorang Rasul. Allah berfirman dalam maksud yang dinyatakan tadi. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Aku beri anugerah ini hanya untuk orang yang beriman. Orang beriman, orang yang yakin pada Allah SWT. Orang yang percaya apa yang Allah berikan ini satu kebaikan. Sebab Allah tidak pernah cuai. Allah tak pernah gagal dan Allah tidak pernah membuat satu perkara yang silap. Bagaimana Allah menyatakan dahulu ketika nak menciptakan seorang makhluk yang bernama manusia. Malaikat-malaikat pun tertanya-tanya tentang rumus Allah menciptakan makhluk baru yang bernama manusia. Rumus juga makhluk ini, makhluk yang baru akan diciptakan ini, yang bersifat tubuh badan sebagai manusia, yang tak tahu asal usul kejadiannya pada pandangan malaikat, adalah satu perkara yang mereka tidak suka. Allah berkata, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah sebut perkataan khalifah. Anugerah pada manusia, Allah bagi jawatan khalifah. Dan secara direktnya para malaikat tertanya, kenapa nak diberikan jawatan tersebut kepada manusia yang tidak kenal bagaimana ciptaannya. Sedang ketika itu manusia tak wujud lagi. Ini sebab Allah SWT. Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Mana orang yang nak beri anugerah, dia lebih tahu apa yang kita tak tahu. Sebab dia nak beri. Benda yang tak diminta tapi nak diberi, ini satu anugerah. Jadi anugerah ni, hanya orang yang memilih anugerah tersebut saja tahu. Apa kriteria ni orang ini layak perkhidmatan cemerlang. Apa kriteria ni orang ini layak untuk dinaikkan pangkat. Apa kriteria ni orang yang layak untuk dinaikkan gaji dan sebagainya. Kriteria. Dia saja yang tahu. Dengan perbincangan di kalangan ahli-ahli masyarakat dan ahli majlis lantikan, berbincang, mungkin mereka semua berpakat inilah kelayakan kriteria yang perlu ada. Jadi manusia sama dulu dan sekarang. Sentiasa tanya apa hikmahnya. Allah kata ini satu anugerah. Anugerah ini mesti ada hikmah. Min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum utus Rasul, kamu sesat. Sesat yang betul-betul sesat. Dhalalum mubin. Betul-betul sesat. Bukan main-main sesat. Betul-betul sesat. Sesat yang macam mana? Sesat akal fikiran. Sesat akidah. Sesat hala tuju. Manusia yang diberikan selai kertas putih, diberikan satu pen untuk melukir atau melukis. Orang yang dah tahu idea, dia tahu bila diberikan selai kertas,
dan pen untuk dia tulis atau untuk dia lukis, orang ni dah tahu apa nak buat. Tapi bagi orang yang tak tahu, diberikan kertas dan pen, dia buat lukisan yang tak sepatutnya menggambarkan hala tuju dia. Dia buat menconting, sepatutnya dilukis sesuatu yang berharga, dilukis gambar kambing dan sebagainya. Macam ni kisah orang tua kan, suka tengok cerita P. Ramlee, 3 Abdul. Bagaimana Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahab. Abdul Wahab abang yang sulung, dia jual burung. Abdul Wahib abang yang nombor 2, kerja buat ukiran. Kita nak tengok Abdul Wahib, apa yang diukir. Pensan kawan tu dengan ukiran tersebut yang tak ada hala tuju. Ya, bila sebut tidak ada hala tuju, ini sesat. Seseorang tu diarahkan pergi daripada checkpoint A kepada checkpoint B. Pergi. Tidak ada perancangan. Akhirnya pergi. Tak jumpa tempat. Sebab tak ada perancangan. Tak ada hala tuju. Jadi tugas Rasul ialah menentukan hala tuju. Menentukan maqasid, menentukan matlamat dalam syariah. Itu tugas Rasul. Allah dah nyatakan jelas. Zaman Nabi Ibrahim AS. Bagaimana zaman Nabi Ibrahim AS? Ada orang menyembah matahari. Daripada pagi tengok matahari, besar sangat matahari ni. Sembah matahari daripada pagi sampai petang. Bila hilangnya matahari, tak ada. Dah pening dah. Apa benda nak buat ni? Nak sembah apa lagi? Sebab waktu malam timbul bulan. Mereka tak sembah bulan, mereka sembah matahari. Lama kelamaan mereka tukar fikiran. Kita sembah bulan. Sebab bulan ni sejuk. Suasana munculnya keadaan sejuk. Cantik. Bulan purnama cantik. Bulan sabit pun cantik. Jadi sembah bulan. Sembah bulan daripada terbenamnya matahari, sembah bulan sampailah terbit matahari semula. Bila siang, tak ada bulan. Confuse juga. Apa berlaku? Tak ada, hilang tu, tak ada tuju. Akhirnya nampak bintang, sembah bintang pula. Sebab bintang banyak di merata langit. Cantik. Bintang kejora, bintang apa, semua cantik. Penuh di langit, di dada langit penuh. Begitu juga bintang yang banyak. Tiba-tiba gelap gelita. Siang tak ada bintang, malam belum tentu ada bintang. Tak ada hala tuju. Bapa Nabi Ibrahim bernama Azar buat patung berhala. Dia buat patung berhala. Matlamat membuat patung berhala ialah dia nak berniaga. Sebab itu sumber pendapatan dia. Tetapi orang yang membeli patung berhala yang dibuat oleh Azar bukan untuk perniagaan tapi untuk sembahan. Sekadar untuk meminta pertolongan. Dah dua-dua berlaku konflik interest. Pembuat patung berhala membuat berhala sekadar untuk berniaga, menambahkan sumber pendapatan. Orang yang membeli patung berhala pula bukan untuk berniaga tapi untuk menambahkan pendapatan, minta pertolongan. Dah lain matlamat. Jadi Allah nyatakan dalam surah Al-Imran bahawa tanpa Rasul kamu sesat. Tanpa Rasul kamu tak ada pedoman. Sebab dia penunjuk arah. Dia murabbi, dia penunjuk arah. Dia murabbi, dialah segala-galanya. Dialah mu'allim, dialah mudaris, dialah mursyid, dialah rasul, dialah nabi. Segala-galanya. Utusan Allah, risalah daripada Allah Ta'ala. Dan sifat nabi dan sifat rasul ni, Allah tahu manusia sering pertikaikan. Sebab sifat tubuh badan sama macam manusia. Kalau malaikat dahulu pun juga mempertikaikan hasrat Allah SWT, keinginan Allah Ta'ala atau kenyataan Allah Ta'ala. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika mana Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak menciptakan manusia, selalu makhluk baru sebagai khalifah jawatan. Lalu malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Sebab malaikatnya pengalaman nampak tu. Makhluk yang selain pada para malaikat, perbuatannya ialah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dua perkara yang mereka buat. Merosakkan ciptaan Allah SWT, merosakkan alam dan berbunuh-bunuhan, menumpah-numpahkan darah. Bunuh-membunuh, besar-besaran punya pembunuhan. Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu malaikat sebab aku penyita Khaliq, aku lebih mengetahui.
Dan apa yang diperkatakan oleh para malaikat, yang disyaki oleh para malaikat tentang sifat-sifat yang Allah nak jadikan manusia ni, seolah-olah satu kenyataan. Bila mana manusia yang pertama bernama Adam AS melakukan kesilapan. Adam dan Hawa melakukan kesilapan. Makan buah larangan. Dah sah-sah larang. Para malaikat tak pernah bila Allah kata larang, larang sungguh. Bila Allah kata suruh, dia buat sungguh-sungguh. Ibadah sepanjang masa tanpa ada gagal walau sesaat pun. Tapi nombor satu yang yang diciptakan bernama Adam, tambah lagi satu penghuni manusia, penghuni muka bumi ini bernama Hawa, sudah buat kesilapan. Makan buah khuldi. Allah dah beritahu. Allah dah maklumkan. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam dan Hawa, jangan kamu hampir pokok ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Pokoknya satu je pokok. Banyak pokok-pokok yang lain, tapi satu tu Allah kata jangan hampir. Kalau hampir juga zalim kamu. Ini sifat manusia. Bila dah kata tak boleh, manusia akan cubakan jadi boleh. Ini sifat manusia. Aran SOP ini hari-hari kita tengok kisah dalam laporan-laporan berita dan sebagainya. Ada saja orang kena denda langgar SOP. Dah beritahu dah. Pakai pelitup muka, jangan berkumpul di halayak ramai dan sebagainya. Berapa ramai? Hari-hari bukan makin kurang, makin bertambah orang yang melanggar arahan. Nabi tahu sebab sifat manusia suka melanggar arahan. Seronok untuk melanggar arahan, seronok untuk cuba. Berjaya melanggar arahan, rasa bangga. Cuba lagi, jaya lagi, rasa bangga, cuba lagi. Jaya lagi, ajak lagi orang lain, beritahu orang lain, aku boleh buat, takkan aku tak boleh buat, yang lain pun pakat buat. Dah beritahulah tak boleh rentas negeri. Ada yang cuba, ada yang dihalau balik. Pergi lagi, besok datang lagi, halau lagi. Lalu polis pun dihalau balik. Polis pula dihalau, bukan polis halau dia pula halau polis. Ada saja sebab ni larangan. Ini sifat manusia. Sejak Nabi Adam AS, seolah-olah menepati sangkaan malaikat. Tapi Allah tetap kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Jadi, apa yang hebatnya manusia ni? Sehingga Allah menyanjung tinggi kehebatan manusia. Kalau kita lihat, penjelasannya ada dalam surah Al-Baqarah. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Aku ajar Adam ilmu. Ini tingginya martabat manusia berbanding dengan malaikat, berbanding dengan makhluk-makhluk lain ialah ilmu. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah ajar nama-nama je. Setiap nama. Sekarang Allah ajar. Mana Allah ajar wa'allama Adam al-asma' kullah. Allah ajar ni benda yang tak ambil masa yang pendek, nak ambil masa yang panjang. Sari'ul hisab, cepat. Kecepatan. Macam inilah kan kita nak mengejar kecepatan. Nak beli wifi, nak ada internet, nak ada handphone, berapa laju kecepatan internet, lagi laju lagi bagus, lagi laju lagi bagus, lagi laju lagi bagus. Cepat. Sebab semakin cepat kelajuan, semakin cepat maklumat kita diperolehi. Cepat. Sebab tu Allah kata, innallaha sari'ul hisab. Allah punya kira cepat. Sari' cepat. Manusia ini berlomba-lomba membuat kenderaan yang secepat yang mungkin. Jepun. Kereta api yang laju. Laju sungguh. Sehingga mencapai hampir 500 km sejam. Tak terfikir kita. Kena upgrade lagi lah. Mungkin sampai tahap 800 km sejam. Kereta api. Macam mana rel bergerak atas rel. Lajunya macam mana dia megang grip tu. China pun ada kereta api laju. Perancis ada kereta api laju. Jerman ada kereta api laju. Malaysia berlomba. Dan Malaysia dah mula ke arah tu. Kapal terbang makin laju. Formula 1 mencari kenderaan yang laju di atas muka bumi. Laju. Orang yang berjaya membawa kenderaan yang laju dianggap sebagai juara dunia. Nah laju. Jadi Allah kata, aku lebih tahu apa yang kamu tahu. Sebab ilmu ni Allah beri. Allah beri ilmu.
Allah beri ilmu tak macam kita beri ilmu. Ambil masa. Dulu, ilmu nak disampaikan, mulai cerita. Maka dapatlah ilmu bentuk penceritaan. Ingat. Makin ingat. Tak ingat, lupa langsung. Kemudian ilmu disampaikan melalui tulisan. Adanya buku-buku, kitab-kitab. Kemudian ilmu disampaikan dalam bentuk kaset. Ilmu disampaikan bentuk cakera dan sebagainya. Hari ini main download je. Download. Ilmu sampai hanya dengan pen drive atau sebagainya. Bluetooth sebagainya. Download saja. Cepat. Tak payah salin lah. Dulu menyalin. Hari-hari cikgu main bola. Hari-hari cikgu main bola. Hari-hari cikgu tidur. Maknanya menulis. Saya ingat masa saya seorang rendah dulu. Saya seorang rendah dulu. Zaman dulu lah. Papan hitam. Masih lagi dengan kapur putih menulis. Seronok tu dapat tulis. Kadang-kadang serpian kapur tu dia ambil balik. Tunjukkan ni dengan kapur tulis belajar. Oh, walaupun belajar tak pandai mana pun. Tunjuk ni kapur tulis. Kemudian silap. Cikgu pun tulis. Salin ni. 3 merusak. Salin lah 3 merusak. Tanda kesan penalti. Tulis bosan betul. Nulis benda yang sama. Cikgu cerita, nulis. Okey, nota cikgu sampai. Cikgu baca, kita menulis je nota. Cikgu sampaikan. Cikgu baca masa sekolah menengah. Masa tahap justi, cikgu tak ajar lagi dah. Kitab sini, tengok sini, buat salin sendiri. Habis sampai sekarang dah semakin mudah. Dah boleh download di mana-mana dah. Beri terus. Copy, paste. Ilmu. Allah bagi manusia ilmu. Barulah ilmu meningkat tinggi. Meningkatnya manusia berilmu. Dan ilmu ini mesti ada roh. Tanpa roh, ilmu tak berguna, tak berfungsi. Sebab Allah kata, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Aku anugerah kepada orang beriman seorang rasul. Dan rasul ini manusia. Muhammad lah rasul kita. Dan ramai lagi rasul-rasul lain. Tapi kita lihat tentang Rasulullah SAW. Walaupun ketika kelahiran Rasulullah, dan walaupun Rasul mengisyakan diri Rasul, tidak ramai yang gembira. Tak ramai yang gembira. Ramai yang rasa menyampah, sedih dan sebagainya. Ini anugerah. Allah nak bagi pada orang beriman, mukmin. Jadi, apa tugas Rasul? Allah dah jelaskan tugas Rasul. Anugerah tugas Rasul ada 3. Yaslu alaihim ayatihi. Membacakan kepada kamu ayat-ayat yang disampaikan kepadanya. Betul lah. Rasulullah boleh baca. Dia hafal. Rasul tak boleh tulis. Ummi. Buta huruf. Buta huruf tak boleh tulis. Dan dia tak boleh baca. Tapi dia boleh menghafal. Dan boleh membaca, boleh hafalan. Sebab tu, dia bertasmik dengan malaikat Jibril. Dalam bentuk hafalan. Jibril baca, Rasul ikut. Jibril baca, Rasul ikut. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasul ikut. Sampailah habis. Bila Rasul dapat, Rasul sampai kepada orang lain. Sahabat-sahabat ada yang menulis. Ketika mana ilmu penulisan Al-Quran berkembang di tanah Arab, di Mekah, hanya 17 orang saja boleh menulis. Jadi 17 orang yang menulis. Antara penulis wahyu Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan sahabat-sahabat yang lain. Tulis atas pelepah tamar. Pelepah tamar. Pelepah tamar ni macam pelepah kelapa sawit lah. Tulis lorik kan. Ada yang tulis di dinding-dinding batu. Tulis gunakan arang dan sebagainya. Ada yang tulis di tulang-tulang. Tulang banyak. Tulis kat tulang. Ada yang tulis pada kertas. Sumber-sumber kertas susah. Papyrus. Sumber kertas tak macam hari ni. Susah. Ya apa saja yang boleh tulis, boleh ingat, simpan. Satu penghargaan tu. Firman Allah Ta'ala ni. Yaslu alaihim ayati. Membacakan kepada kamu. Membacakan kepada kamu. Maksudnya Allah suruh kita baca. Kalau Allah membacakan kepada kita, maknanya Allah suruh kita baca Quran tu. Antara orang yang dicintai oleh syurga, salah satu ciri-ciri syurga mencintai manusia ialah orang yang suka baca Quran. Itu satu ciri-ciri syurga suka. Syurga mencintai orang yang suka baca Quran. Kalau kita rajin baca Quran, maka kita sudah dicintai oleh syurga. Maknanya kalau kita dicintai oleh syurga, peluang untuk masuk ke syurga sudah nampak.
Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Membersihkan kamu daripada kekotoran akal fikiran karut marut. Akidah-akidah yang karut marut. Manusia dulu nak cari Tuhan. Ada yang tak percaya Tuhan. Ada yang percaya Tuhan. Ada yang percaya Allah. Ada yang tak percaya Allah. Kita ambil satu kisah. Zaman Imam Abu Hanifah. Ketika mana ada seorang lelaki etis. Orang yang tak percaya Tuhan. Orang etis. Datang ke Baghdad. Masa itu Baghdad di pusat permintaan Islam. Kota ilmu. Kota kemasyhuran. Hebat Baghdad ketika itu. Ada Babylon, taman tergantung. Kehebatan dunia berada di Baghdad. Zaman kerajaan Abbasiyah. Berkembang ilmu yang begitu besar. Ada seorang etis datang untuk berdebat dengan alim ulama. Pergi sampai masuk kota Baghdad. Demokrasinya kerajaan Islam ketika itu, khalifah ketika itu membenarkan perdebatan. Sedangkan tahu ni etis berdebat. Jadi dia mencabar setiap ulama tentang persoalan-persoalan. Dan agak menduga ceritakan apa yang dia soal ulama-ulama tak boleh jawab. Apa yang si etis soal? Soalan itu mudah. Tapi sukar nak jawab. Satu, di mana Allah berada? Di mana ada Allah? Kalau Allah wujud, mana Allah? Yang kedua, apa kerja Allah? Ya. Yang ketiga, adakah Allah ada permulaan dan pengakhiran? Sebab logik akal ni setiap yang mula dia akan berakhir. Setiap yang hidup mesti bertempat. Setiap yang hidup mesti bekerja. So Allah hidup. Allah hayyu, ya qayyum. Allah hidup. Tapi di mana? Tak boleh jawab. Agak menduga ceritakan. Satu demi satu tewas. Dia rasa bangga. Etis. Etis kan guna akal. Jadi sampai tahap masuk kota Baghdad. Sampai jumpa khalifah. Keberanian sampai tahap tu jumpa khalifah. Tuanku, ya Khalifah Islam Amirul Mukminin. Saya datang ini untuk berdialog ilmu dengan cendekiawan-cendekiawan Islam. Tapi malangnya saya jumpa semua tak boleh jawab. Dan dari segi perkiraan dan data saya dan bancian saya, tak ada lagi alim ulama di kota Baghdad, di negara Islam yang boleh menjawab persoalan saya, yang boleh berdebat dan dimenang. Sekarang tuanku, saya bagi satu pilihan. Cari siapa-siapa yang ada di bumi Baghdad atau di bumi Islam yang boleh melawan dan berdialog dengan saya. Kalau ada lagi. Ada seorang pembesar beritahu. Amirul Mukminin tanya, ada lagi tak ni? Tewas kita ni, ada lagi? Dia kata, tuanku, ya Amirul Mukminin, ada seorang lagi. Kalau ni pun tewas, tewaslah kita. Siapa nama dia? Syekh Hamad. Syekh Hamad. Baik. Khalifah membenarkan etis ini, orang yang tak percaya agama berdebat dengan Syekh Hamad. Tetapkan tarikh. Sebab ini maruah Islam. Tetapkan tarikh. Syekh Ahmad dimaklumkan oleh wakil Khalifah. Tuan Syekh, Khalifah sudah membuat satu keputusan dan soal persetujuan membenarkan perdebatan ada Tuan Syekh dengan etis ini. Tentang 3 persoalan yang ulama-ulama kita boleh jawab. Syekh Ahmad kata tak apalah. Aku usahalah. Siang malam dia sedih. Dia duka cita. Termenung dia. Apatah lagi pada hari untuk dia berdebat di Masjid Baghdad. Di kawasan Masjid Jami' Baghdad. Pada hari tersebut dia masih tak bersedia. Lalu datang anak muridnya yang bernama Imam Abu Hanifah. Nama ni Nu'man. Abu Nu'man. Imam Abu Hanifah. Datang. Belasan tahun lagi Imam Abu Hanifah kata. Datang tengok Tuan Syekh bersedih. Tuan Syekh kenapa bersedih? Tuan Syekh kan nak bergerak ke masjid. Nak berdebat. Kenapa bersedih? Dia kata, ya Nu'man. Malam tadi aku bermimpi. Mimpi ni agak sedih dan agak buruk. Dia kata, jangan cerita dengan saya.
InsyaAllah. Dan saya rasa Allah telah ilhamkan saya ilmu untuk mentadbir mimpi. Jadi Tuan Syekh ni cerita, Syekh Ahmad cerita. Dalam mimpi tersebut, aku masuk dalam satu, dipaparkan dengan kebun yang luas. Cantik terurus. Pokok-pokok buah terpacak, terurus. Tiba-tiba muncul seekor babi, khinzir, memakan buah tersebut dan menumbangkan pokok-pokok tersebut. Kecuali tinggal satu saja pokok yang dia belum tumbangkan. Dan dia bila nak menumbangkan pokok tersebut, keluar daripada akar pokok tersebut seekor harimau. Dan harimau ini menerkam khinzir sehingga khinzir ni mati. Itulah dia. Kalau engkau diberikan Allah anugerah, terangkan cerita ni. Imam Abu Hanifah yang masih muda, remaja kata, wahai Tuan Syekh, wahai guruku jangan risau. Daripada takbir mimpi ini, aku rasa ini satu anugerah Allah Ta'ala kepada kita. Satu kejadian, bukan mimpi buruk, ini mimpi baik. Sebenarnya, takbir mimpi menceritakan bahawa taman-taman ni ialah bumi Islam, dunia Islam. Pokok-pokok yang ada berbuah ni ulama-ulama Islam. Satu demi satu tombang, satu demi satu tombang. Sebab tak mampu menjawab persoalan itu. Kecuali satu. Satu pokok yang belum ditumbangkan. Dan pokok tersebut adalah kamu, Tuan Syekh. Tetapi ekor harimau yang keluar daripada akar kayu menerkam babi tersebut, angel tersebut, akulah orangnya. Kalau kamu izinkan Tuan Syekh, bagi aku mengiringi kamu dan menjawab bagi persoalan tersebut. Barulah berubah muka. Gembiralah Syekh Ahmad. Sebab ada reason ataupun boleh diterima. Reasonable. Boleh masuk akal ni. Masuk akal. Ya tak, ya juga. Memang Allah berikan kamu hikmah yang baik, wahai Abu Nu'man. Jom pergi. Diiring. Rasa bangga kan. Sampai di masjid, orang tu. Khalifah pun dah menunggu. Etis ni sudah naik atas mimbar. Kurang ajarnya. Orang yang tak percaya Tuhan, tak jangan dah ada atas mimbar. Siapa boleh halang? Lalu, masing-masing duduk di bawah. Tingginya dia duduk atas mimbar. Mimbar yang tinggi. Khatib saja duduk atas mimbar. Tinggi mandang yang lain. Khalifah berada di bawah. Para ulama berada di bawah. Semua audien yang berada di bawah. Timbul perasaan marah Imam Abu Hanifah. Bila artis ni kata, siapa yang boleh jawab soalannya, aku nak soalkan. Bangga memang penuh sombong. Ya semua senyap. Tak ada siapa nampaknya. Nampaknya di bumi Islam tak ada siapa yang boleh jawab ni. Jadi aku rasa Islam tak perlu berkembang lagi. Imam Abu Hanifah kata, wahai Tuan yang berada di atas, sila perturunkan soalan. Orang yang akan tahu dia akan jawab. Kau budak. Kau tak ada kemana ini. Abu Nu'man atau Imam Abu Hanifah kata, jangan pandang saya budak. Tapi saya orang yang boleh menjawab semua persoalan kamu. Si etis ni kata, aku dah jumpa orang yang berserban besar. Berjubah, hebat, ilmunya tinggi. Ulama-ulama Islam. Tak boleh jawab. Engkau yang pakaian biasa ni boleh jawab. Imam Abu Hanifah kata, ilmu yang Allah beri tidak terletak kepada serban. Tidak terletak kepada pakaian. Tapi terletak pada akal fikiran yang waras. Ceritakan saja. Biar aku jawab satu persatu untuk mengalahkan kamu. Baiklah. Nampaknya tak ada orang dewasa yang sanggup jawab. Hanya membenarkan, mewakilkan seorang kanak-kanak yang mencerahkan lagi peluang kekalahan kamu dan mencerahkan lagi peluang kemenangan aku. Baiklah. Budak, aku nak tanya kau soalan. Di mana Allah? Yang kamu kata Allah wujud, Allah wujud. Di mana Allah? Tunjukkan aku Allah di mana. Kau kata tu Allah wujud. Tapi di mana Allah? Imam Abu Hanifah kata, aku nak tanya pada kamu. Jawapan ini ada pada diri kamu sendiri. Dia kata, kenapa jawapan pada aku? Aku yang soal, takkan jawapan daripada dia aku. Imam Abu Hanifah kata, apa daripada diri kamu? Jadi dia kata, kalau ada pada diri aku, tunjukkan apa dia. Imam Abu Hanifah kata, sekarang terang pada aku. Di mana nyawa kamu terletak? Di tangan ke? Di kaki ke? Di kepala ke? Memang, kamu yakin kan nyawa ada di badan kamu? Ya, tapi tunjukkan aku di mana kedudukan nyawa. Di mana nyawa ini diletakkan?
Sebab kamu kata kamu yakin dalam badan kamu ada nyawa. Kamu bernyawa. Tapi di mana nyawa ini diletakkan? Tak boleh jawab. Etis tak boleh jawab. Kemudian Imam Abu Hanifah soal lagi. Sifat susu berlemak. Betul? Dia kata betul. Sekarang tunjukkan aku di mana lemak susu tu. Di mana lemak susu tu? Tunjukkan aku. Tak boleh jawab juga. Dia kata aku tak ada jawapan. Aku tak tahu di mana lemak yang berada di susu. Kalau kau tak tahu lemak yang berada di susu pun tak tahu. Di mana nyawa berada di tubuh badan kau tak tahu. Di mana kamu, apa hak kamu untuk mencari Allah? Sedangkan kamu tak percaya Allah, kamu nak tengok, nak lihat Allah berada. Allah berada di mana-mana. Sebagaimana beradanya nyawa dalam tubuh badan kamu, dia berada di mana-mana. Begitu juga lemak di dalam susu pun berada di mana-mana. Lemak dalam susu tersebut, begitu juga aku kiaskan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berada di mana-mana. Baik. Soalan satu aku tak boleh jawab. Tak apa? Aku punya 2 soalan lagi. Soalan yang kedua. Adakah Allah ni ada permulaan dan ada pengakhiran? Allah sifat wujud ni, benda ni ada, dia mesti bermula dan mesti berakhir. Dunia ini bermula, ada pengakhiran. Matahari bermula, ada pengakhiran. Terbenam matahari, terbit matahari, terbenam. Bulan pun terbit, bulan pun terbenam. Bintang pun memancar, hilang pun gitu juga. Ada permulaan dan ada kesudahan. Dan Allah, aku nak tanya pada kamu, ada permulaan atau ada kesudahan? Imam Abu Hanifah tersenyum lagi. Hai budak, senyum kau. Kau senyum lagi. Yalah. Sebab jawapan tu terlalu mudah. Dia berada pada kamu juga. Pada tubuh badan kamu. Takkan tubuh badan aku. Ya, tubuh badan semua orang. Sekarang, apa dia? Terangkan. Aku tak boleh tangkap apa yang kamu kata. Imam Abu Hanifah, tunjukkan jari kamu. Dia pun tunjukkan jari. Sekarang aku nak tanya pada kamu, adakah permulaan jari selepas jari ibu? Tak ada. Sepatutnya ada. Tapi kenapa tak ada? Sebab dia tak disifatkan begitu. Ditakdirkan memang tak ada selepas jari ibu. Itulah dia jari yang pertama. Takkan tak ada permulaan? Tak ada. Itulah dia. Tunjukkan aku jari kelengking selepas jari kelengking yang ada. Dia kata kalau ada jari kelengking, tak namalah jari kelengking. Jadi, Imam Abu Hanifah kata, kalaulah jari kamu yang berada di tangan kamu sendiri, kamu tidak dapat membicarakan ada permulaan dan ada kesudahannya. Sebelum jari ibu kamu tak tahu, selepas jari kelingking kamu tak tahu. Macam mana kamu nak cerita hak Allah Ta'ala? Macam mana kamu nak cerita? Jadi Allah tidak ada pengakhiran dan tidak ada pendahuluan. Kalau jari pun begitu, maka Allah lebih daripada itu sebab Allah mencipta jari. Baiklah. Tewaslah aku yang kedua. Tapi aku ada soalan yang ketiga. Apa Allah buat sekarang? Beritahu aku. Sebab manusia, sebab makhluk, semua ada pekerjaan. Apa Allah buat sekarang? Imam Abu Hanifah kata, sebenarnya tak betul. Kamu bertanya pada aku sebab tu kamu duduk bawah. Bukan aku duduk bawah, kamu duduk atas. Mana boleh orang bertanya duduk atas? Orang menjawab duduk bawah. Sekarang kau kena duduk bawah, aku duduk atas. Baru aku boleh jawab. Baiklah. Etis pun turun. Imam Abu Hanifah pun naik. Sekarang, Imam Abu Hanifah kata, sila soal semula. Sebab kedudukan dah betul lah. Orang yang bertanya duduk di bawah, orang yang jawab duduk di atas. Etis timbul soal. Apa Allah buat sekarang? Imam Abu Hanifah kata, tadi Allah dah buat. Apa dia Allah buat? Allah telah menurunkan kamu daripada mimbar ke bawah dan Allah telah menaikkan aku daripada bawah atas mimbar. Itulah perbuatan Allah. Malu Etis ni. Etis ni malu. Sebab tu mimpi Syekh Ahmad mengatakan, Khinzir yang dimakan oleh harimau. Harimau itulah Imam Abu Hanifah. Sebab tu Allah kata, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yaslu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Aku ajar kamu mulai Rasul ajar kamu tentang hikmah, kecerdikan. Hikmah dan kecerdikan ini satu anugerah. Para penonton yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya,
daripada cerita yang panjang tadi, kesimpulan. Kita lihat tentang anugerah. Satu anugerah. Maklumat yang disampaikan kepada kita, maklumat yang begitu lengkap. Tidak ada orang yang boleh bercerita dengan selengkap mungkin selain pada Rasul. Maklumat yang begitu lengkap. Apa maksud maklumat yang begitu lengkap? Maklumat sebelum kita. Apa yang ada. Allah dah ceritakan kepada Rasul. Maklumat yang begitu lengkap. Selepas kita, Allah dah ceritakan pula. Melalui Rasulullah. Rasulullah boleh cerita pula. Apa akan berlaku selepas ni, selepas ni. Tanda-tanda kiamat, tanda kiamat, tanda kiamat, tanda kiamat. Dan kita lihat apa yang Rasulullah cerita tentang tanda kiamat betul-betul berlaku. Manusia belum ke alam kubur, Rasulullah cerita apa berada di alam kubur. Manusia belum berada di alam akhirat, Rasulullah ceritakan apa berlaku di alam akhirat. Manusia belum dimasukkan syurga dan neraka, Rasulullah ceritakan apa berada di syurga, apa berada di neraka. Ini kata maklumat yang lengkap. Ini satu anugerah. Untuk apa kita diberikan maklumat? Untuk kita berwaspada. Untuk kita berwaspada, kesiapsiagaan. Itu penting, persiapan. Ini satu anugerah. Tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita, Allah anugerah seorang Rasul. Rasul menyampaikan kepada kita apa yang Allah nak sampaikan. Maklumat sampai secara betul. Sebab tu Rasul ni dia sifatnya maksum dan sedik amanah tabligh fatana. Dia tak berbohong. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan semua betul. Wahyu disampaikan daripada aku. Ya Allah sampai kepada Rasul. Allah boleh sampai kepada kita. Boleh. Tak ada masalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lambang keagungan Allah lah sampai kepada seorang Rasul. Agung. Boleh cerita dalam satu statement. Secara langsung maklumkan semua orang. Tapi dia sampaikan kepada Datuk Bijaya Diraja sebagai wakil istana. Boleh? Sampai kepada. Ini wakil. Tanda kehebatan. Manusia orang hebat. Duduk dalam kereta. Dia bukan tak boleh buka kereta. Tapi dia orang besar. Ada orang tolong bukakan kereta dia. Ini tanda hebat. Orang besar yang duduk dalam kereta bukan tak kerti buka kereta. Daripada kecil buka tutup. Tapi dia hebat. Ada orang keluar untuk bukakan kereta dia. Orang hebat bukan tak boleh bawa kereta. Boleh. Tapi dia driver yang bawakan. Itu tanda hebat. Semakin hebat manusia, semakin ada orang yang mengawal dia. Dan semakin ada orang yang disampaikan maklumat-maklumat. Ini kehebatan Allah SWT. Allah boleh mentadbir dunia seorang-seorang. Ataupun bersendirian. Boleh. Allah mentadbir bersendirian. Tapi Allah menggunakan kehebatan. Allah ciptakan matahari. Allah ciptakan binatang. Allah ciptakan manusia. Allah ciptakan malaikat. Allah ciptakan semua sekali. Prasarana-prasarana. Tanda kehebatan Allah Ta'ala. Kita lihat juga macam-macam kehebatan orang yang dipayungkan. Kan? Dia tak boleh buka payung. Allah buka payung. Sangat buka payung. Tapi ada orang bukakan payung untuk dia. Payungkan dia. Wah, tengok. Ketika mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Bersama Abu Bakar As-Siddiq, kekasih Rasulullah. Jalan. Ketika mana giliran. Ni bergilir. Rasulullah naiki unta. Di mana bila unta ni sampai masa Rasulullah turun, Abu Bakar naik. Sampai di kota Madinah, di Kuba, orang dah menyambut. Tapi kita menyambut tersebut, masing-masing tak tahu siapa Rasulullah. Tengok yang di atas unta tu lah Rasulullah. Sedangkan Rasulullah berada di bawah. Dan sebab Rasulullah tarik unta, yang ada atas Abu Bakar. Abu Bakar ada rasa bersalah. Bijaksananya Abu Bakar, dia buka dia ridak serban dia, dipayungkan Rasulullah. Payungkan Rasulullah. Nak tunjukkan, ni Rasulullah. Dia tahu, jangan aku, jangan ni Rasulullah, bukan aku. Tak. Dia menjaga penghormatan Rasulullah, dipayungkan Rasulullah menggunakan serban. Bila orang tahu, orang atas unta payungkan orang yang berada di bawah. Inilah Rasulullah. Jadi, bukan Rasulullah tak boleh payung sendiri. Tak, ni kehebatan. Orang tolong memayungkan. Jadi, tuan-tuan, perempuan, saudara penuntut dimana Allah Ta'ala. Hargailah anugerah yang Allah berikan dengan terutusnya seorang Rasul. Apa kita buat? Cintai Rasul. Cintai Rasul. Apa cara untuk mencintai Rasul? Menuruti perintahnya, mengikut apa yang disarankan, meninggalkan apa yang ditegah. Dan banyakkan mengasihi selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lambang cinta, tasbih.
Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau Allah dan para malaikat boleh selawat pada Rasulullah, hebat sangat kita ni ke? Besar sangat kita ni ke? Sampai tak nak berselawat pada Rasulullah. Mulut kita di mana ni? Hati kita berada di mana ni? Jadi, cukup sekadar tu. Sebagai satu perkongsian di malam hari. Mudah-mudahan kita dapat terus menyayangi Rasulullah dan mengikuti apa yang diajar sunnah Nabi sambil banyakkan selawat apa yang disyurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.